Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Chu. Jadi apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat. Dan kemudian dengan keadaan cuaca yang sekarang ni agak perubahan monsun, di mana berlakunya hujan dan kemudian sekarang ni panas. Banyak di antara kita ni yang kurang sihat, termasuklah Pak Chu sendiri pun kurang sihat juga disebabkan oleh cuaca yang sebegini. Jadi pada kali ini Pak Chu akan menceritakan tentang apa itu gas, shale gas ataupun gas yang berasal daripada shale atau daripada batu shale, di mana kita boleh ekstrak atau kita boleh ambil gas itu untuk kegunaan manusia. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, shale gas ini merupakan satu bahan juga untuk yang diklasifikasikan sebagai renewable energy, di mana yang bukan daripada konvensional punya hidrokarbon, di mana shale gas ini adalah dia cuma berpunca, memang ada di dalam batu, dipanggil batu shale. Batu shale ini adalah batu yang berwarna hitam, dan kalau dalam shale itu dia banyak kandungan karbon. Jadi biasanya dia akan terletak secara berlapis di bawah permukaan bumi, dan kemudian apabila dah berlaku tekanan dan cukup dan sebagainya, tekanan dan juga suhu yang cukup, maka shale ini dia akan menghasilkan gas. Jadi gas ini kita panggil dia sebagai shale gas, ataupun dan majoriti gasnya adalah daripada methane gas. Jadi dalam lapisan shale berkenaan, maka kita kena, masa kita nak extract dia, kita kena tahulah berapa tebal shale itu. Berapa tebal shale, kemudian kita boleh kira, kita boleh estimate berapa kandungan gas yang ada di dalam shale berkenaan. Jadi macam mana cara untuk kita nak extract atau kita nak ambil daripada shale gas ini adalah satu kaedah yang agak nak kata susah jugalah, di mana mesti kita kena buat satu penggerudian, menggerudi, dan kemudian daripada gerudi itu maka kita akan sampai kepada level atau sampai kepada tahap lapisan shale, lapisan mengandungi gas tadi, maka kita terpaksa membuat satu fracking ataupun kita letakkan formasi berkenaan, supaya gas yang ada di dalam badan shale tu akan keluar ikut retakan, dan kemudian terus keluar ke dalam pipe yang untuk kita ambil, untuk kita simpan atau untuk kita gunakan. Jadi shale ini adalah shale gas ini kadang-kadang dia memang memberi satu perkara yang agak luar biasa jugalah, sebab dia berada di dalam satu tahap tekanan yang agak tinggi. Maka proses pengekstrakan dan juga proses penggerudiannya mestilah satu teknik atau satu kaedah yang betul-betul mesti buat satu perhatian, membuat satu tumpuan yang betul-betul tepat, sebab dia akan menghasilkan letupan yang besar dan kemudian menyebabkan kebakaran dan sebagainya. Ini adalah fenomena yang ada di dalam shale itu sendiri, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia overpressure zone, di mana dia itu adalah satu benda yang memang betul-betul mempunyai tekanan yang tinggi. Bila kita cucuk saja, atau macam mana lah, benda yang macam kita balon kita cucuk macam mana, meletup dia. Itulah dia ceritanya. Inilah kaedah ataupun apa yang perlu kita kena ambil perhatian apabila kita nak extract gas yang ada di dalam shale ataupun dalam lapisan batu shale yang mengandungi gas kenaan. Jadi shale gas ini merupakan satu yang kalau dekat Malaysia ni kita belum lagi untuk cuba nak extract gas yang ada di dalam
dalam shale, tapi kita ada di Malaysia pun kita ada satu lapisan shale yang tebal-tebal, lapisan shale-nya. Sebagainya tu kalau kita pergi ke Sarawak, dapat nampak Sarawak atau Semenanjung sendiri. Kalau kita pergi Langkawi kita tengok, kalau kita pergi ke Sungai Pulau Singa tu tebal dengan shale dia. Ataupun kita dalam istilah geologi kita panggil Singa Formation atau formasi Singa, di mana ada shale yang tebal, di mana warnanya hitam, dan kita boleh study atau kita boleh buat kajian tentang adakah kemungkinan ada gas di dalam shale berkenaan. Jadi janganlah kita korek yang shale yang ada di atas permukaan tu, memang tak ada apalah. Jadi kita kena tumpukan kepada yang ada di bawah permukaan, mungkin 1 kilometer ke di bawah tu atau lebih. Jadi itulah yang ada potensi untuk shale gas. Jadi shale gas ini adalah kita kena buat kajian secara terperinci, dan kemudian kena penilaian yang agak jitu sebelum kita membuat satu kerja-kerja kerja-kerja untuk eksplorasi atau kerja-kerja untuk ekstrakkan gas daripada shale berkenaan. Jadi anda kata kalau sekiranya kita ada satu horizon ataupun satu lapisan shale yang tebal, maka itu menjadi satu agenda kepada geologis untuk nak ekstrak ataupun untuk nak cuba untuk mendapatkan gas yang ada di dalam tu. Jadi mana adalah kajian yang terpaksa kita lakukan. Jadi sebagai contoh, kita kena ambil sampel dia, kita kena kaji dia punya berapa banyak kandungan karbon yang ada di dalam tu, dan kemudian kita kena tengok lagi apa dia, kita kena buat pyrolysis sebagai contoh lah. Kita kena tengok macam mana, adakah dia tu ada potensi ataupun tidak, ataupun kita kena buat macam-macam lagi kaedah untuk menentukan kesesuaian ataupun benda tu ada potensi ataupun tidak. Bukan semua shale yang hitam itu adanya gas. Itu dengan kita kena faham secara detail. Jadi ini sajalah yang mengetahui segala-galanya adalah seorang ahli geologi. Ahli geologi akan membuat kajian dan kemudian melalui analisa kimia yang dijalankan, maka dia dapat memastikan bahawa shale itu ada berpotensi untuk shale gas ataupun tidak. Jadi orang kata tak adalah kita tengok kita shale yang tebal terus kita buat satu judgement ataupun kita buat keputusan bahawa ini kita ada shale gas. Tidak. Maknanya mesti ada kajian-kajian yang terperinci sebelum dibuat satu konklusi atau satu kesimpulan sama ada shale itu berpotensi mengandungi gas ataupun tidak. Jadi proses teknologi yang banyak digunakan untuk pengekstrakan shale gas ini adalah daripada US lah. Daripada US memang dia mengandungi dah dibuat di lapangan, di mana dia buat pengurudian dan kemudian dibuat fracking atau dibuat diretakkan batu formasi itu, dan kemudian gas pun keluar melalui retakan dan kemudian inilah untuk disimpan. Jadi itulah yang dinamakan sebagai shale gas. Mana gas yang direct yang ada di dalam shale berkenaan. Jadi itu sajalah yang dapat Pak Chu kongsikan pada kali ini. Mungkin ini akan memberikan satu kesukaran kepada semua untuk faham secara detail apa itu shale gas. Tapi walau macam mana pun, dengan penerangan dan ringkas yang Pak Chu cuba berikan dalam bahasa yang mudah ini, agar kita dapat faham, agar kita dapat memahami secara sedikit apa itu shale gas, yang merupakan salah satu daripada unconventional punya resources ataupun benda yang di luar daripada method konvensional yang kita jalankan, itu pengekstrakan oil dan minyak dan gas.
Jadi itulah yang dapat Pak Chu ceritakan pada kali ini tentang shale gas. Mudah-mudahan benda itu adalah bermanfaat kepada semua. Jadi ini merupakan sumber tenaga baru yang boleh kita ceburi di masa akan datang. Itu insya-Allah. Okey, jumpa lagi dengan episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan